untuk ditanya dan menjawab apa yang ditanya. Saya dimaklumkan bahawa ada 3 atau 4 soalan yang ditanya. Yang pertamanya, ada tak sign apa-apa petition? Jadi kalau dia kata ada, faham tak apa yang dia tulis dalam petition itu? Faham. Jadi ada tak unsur paksaan di dalam nak menandatangan petition itu? Jadi kalau dia kata ada, jadi dia akan ceritalah apa keadaan sebelum dia sign tu. Dia kena ligan mana, ada yang tunggu di hospital dengan sakit ni, dengan ubat ni, doktor pun dia kata ni betul-betul sakit, bukan tipu boleh sakit, betul-betul dia sakit, tengah duk berubat, kawan tu tunggu luar bilik dia sampai 5 jam dia berubat dan suruh dia sign juga. Ada juga yang dibawa lagi, bawa mai jumpa Perdana Menteri di depan Perdana Menteri dipaksa untuk sign. Pun ada juga macam tu. Jadi bila jemaah Pulang Besutan jumpa seorang-seorang, saya pun tak tahu apa kesimpulannya. Yang saya tahu, saya dipanggil lepas ni di menghadap, dan bila saya menghadap 3 jemaah Pulang Besutan, satu perkara yang disebut. Minta maaf, saya patah balik Ustaz. Ada satu lagi saya lupa. Antara soalan yang ditanya pula, kalau tidak lagi menyokong Menteri Besar ni, tolong sebut apa sebab. Kalau dah hilang yakin dengan Datuk Menteri sebagai Menteri Besar, tolong berikan sebab ni. Kalau dijawab bahawa Datuk Menteri ni gagal dalam pentadbiran UMNO ni kita, dan itu tak boleh diterima sebagai alasan. Pasal ini soal kerajaan negeri tak kena guna dengan UMNO. Ataupun dijawab Menteri ni tidak membuat sebarang persiapan untuk menghadapi PRU14. Yang itu pun ditolak, kerana itu bukannya urusan kerajaan negeri. Kalau disebut bahawa dia gagal dalam mentadbir kerajaan negeri Kedah, itu boleh, tapi kena bagi contoh tak mana yang dia gagal. Jadi 3 soalan ni kalau dia bertanya, boleh bayangkanlah macam mana Adun kita jawab. Akhirnya pada hari yang pertama itu, saya menghadap dengan jemaah dan penunggung maklum kepada saya bahawa esok ni kami kena panggil Adun Pemangkang. Apa maksudnya? Maksudnya mereka tak cukup 19. Pasal apa 19? Pasal kita ada 36 dun. Kalau bagi 2, 18. Dah kena lebih 1, jadi 19. Kalau 19 baru cukup untuk menjatuhkan tulisan. Kalau mai daripada BN saja. Jadi bila jemaah Pulang Besutan kata esok kami terpaksa panggil Pembangkang, maksudnya daripada BN tu sendiri tak cukup 19. Saya pun rasa lega sikit lah. Jadi esoknya panggil 15 orang Pembangkang, 13 yang hadir kerana 2 duduk di luar negeri. Yang 2 orang ni pun telefon untuk bagi jawapannya. Dan di akhir perjumpaan dengan 15 adun-adun Pembangkang ni, saya pun dipanggil oleh jemaah Pulang Besutan dan dimaklumkan oleh Yang Amat Mulia Tengku Kedah bahawa saya telah hilang majoriti dalam Dewan. Dan bila saya tanya berapa, dia kata saya kalah 1. Dan bila saya tanya ada tak siapa-siapa yang berkecuali, dia kata ada 3. Jadi saya boleh bayangkan ada 3 orang daripada Pembangkang berkecuali. Kalau mereka ada 15, tinggal 12, sebab 3 berkecuali. Di pihak saya percaya bahawa saya ada 4 orang, saya sendiri dan 3 orang adun. Jadi 4 campur dengan 12 menteri, semua 16, dan pihak satu lagi itu 17. Itu sebabnya saya kalah 1 undi saja. Walaupun itu dah cukup untuk memberi syarat kepada saya bahawa saya sudah kehilangan majoriti di Dewan Undangan Negeri, maka saya tidak ada pilihan selain daripada meletak jawatan ataupun melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar. Maka dengan itu
malam itu juga saya terima maklumat sebelum-sebelumnya esok ni pukul 10 pagi saya kena letak satu pukul 11 pagi Datuk SS akan buat pengumuman mengenai peletakan pasal jawatan saya itu dan mengumumkan pengganti saya. Jadi itulah yang telah berlaku tentang beban. Cuma saya nak beri penerangan sedikit. Kita pun tahu apa sebab perkara ini berlaku. Sebenarnya bukan kerana saya gagal mentadbir UMNO. Walaupun mungkin saya akui ada juga sedikit kelemahan sana sini, tapi itu kelemahan yang boleh diperbaiki. Bukannya kelemahan yang boleh mengakibatkan kejatuhan seorang menteri besar. Mungkin juga ada kelemahan dalam pentadbiran kerajaan negeri, tetapi rata-rata saya tengok rakyat pun terima apa yang semua inisiatif yang saya ambil untuk membangunkan negeri kita. Jadi sebenarnya dan ini pun telah diakui sendiri oleh Perdana Menteri kepada saya secara peribadi. Dia tak puas hati, sakit hati dengan ucapan saya di Sarumah Bistur. Dan yang itu dia hafak tulis pada saya. Tak patut seorang menteri besar kata itu kepada dia sebagai menteri. Dan oleh kerana itu saya kena lepaskan jawatan. Sepanjang 1.5 jam saya duduk dengan dia di Langkawi hari itu, tidak sekali pun disebut bahawa dia kecewa dengan saya kerana saya tak kerti takbir UMNO ataupun saya gagal dalam takbiran kerajaan itu. Yang dia sebut adalah rasa marah kerana saya menegur dia dalam ucapan saya di Sarumah Bistur itu. Dan teguran itu pun terumpat berkait dengan dua perkara. Satu 1MDB dan satu lagi 2.6 bilion. Jadi saya ingat soal 1MDB dan 2.6 bilion ni rata-rata rakyat pun cakap, bukan saya seorang. Pasal 2.6 bilion ni bukan saya yang bocor cerita tu. Suak khabar luar, suak khabar hasil daripada negara luar yang bocor cerita tu. Kalau mereka tak cerita benda ni, kita pun tak tahu. Kita tak tahu langsung pasal cerita 2.6 bilion. Kalau tak kena suak khabar yang bocor cerita tu. Jadi inilah apa yang saya pentingkan dan saya ingat saya bersuara bagi mewakili rakyat yang nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kerana ini soal integriti, kita tidak boleh ada pemimpin peringkat tertinggi sekali yang integriti dia dipersoalkan, diragui. Oleh kerana itu saya terpaksa bercakap bagi pihak rakyat negeri kita ada seluruh Malaysia ini. Jadi itu sebabnya.